Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustaz? Tahun 5. Okay, Ustaz harapkan semua sihat dan kembali ceria untuk terus belajar. Pada hari ini, pada sesi petang, seperti biasa setiap hari Isnin, iaitu ada kelas dua sesi. Sesi pagi kamu bersama Ustaz Hamzah dalam mata pelajaran sirah. Bagi sesi petang pula kamu bersama Ustaz dalam mata pelajaran asas tilawah Al-Quran. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, sama-sama kita menadah tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita pada petang ini, iaitu pelajaran keempat, kefahaman Al-Quran, unit pertama, surah Al-Zalzalah. Ustaz nak maklumkan, kefahaman Al-Quran ini ataupun tajuk ini kamu dah belajar sewaktu cuti PKP baru-baru ini. Ustaz ada bagi nota serta latihan dalam bentuk PDF. Jadi untuk minggu ini kita hanya ulang kaji sahaja. Mungkin ada yang tidak dapat tengok nota Ustaz ataupun tidak dapat lihat ataupun tidak ada internet. Jadi tak apa, kita ulang kaji. Kita ulang kaji semula kefahaman Al-Quran ini. Walaupun dah habis, kita ulang kaji semula daripada unit pertama, iaitu surah Al-Zalzalah. Kita teruskan slide. Ustaz lupa nak bagi tahu, dalam buku teks kamu boleh lihat pada muka surat 160. 160. Ustaz harapkan yang ada buku teks boleh buka dan lihat dan buka. Untuk tajuk kefahaman Al-Quran, yang pertama sekali kamu kena tahu apa dia tema umum. Tema umum tu maksudnya tajuk utama, berkenaan dengan apa surah Az-Zalzalah ini. Seterusnya kamu dapat menyenaraikan isi-isi penting dalam surah Az-Zalzalah. Isi-isi penting apa yang ada dalam surah Az-Zalzalah. Dan yang ketiganya, kamu kena tahu dan menghayati pengajaran surah Az-Zalzalah, pengajaran ayat. Apa yang kamu dapat daripada surah Az-Zalzalah, kamu kena hayati. Kita teruskan seterusnya. Yang pertama kamu boleh lihat 160 pada muka surat 160. Yang tak ada buku, kamu boleh lihat slide Ustaz ni. Ustaz ada tunjuk, Ustaz ada snap gambar buku teks. Yang ni baca dan fahami. Jadi Ustaz harapkan pelajar dikehendaki baca dan fahami terjemahan setiap ayat. Bukan baca saja tapi kena faham. Sama-sama dengan Ustaz kamu kita membaca surah Az-Zalzalah serta memahami maksud terjemahan setiap ayat dalam surah Al-Zalzalah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa maknanya? Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ataupun yang kuatlah. Ayat yang kedua, Ustaz tak nak terang lagi, nanti Ustaz akan terangkan dalam isi-isi penting. Kita teruskan ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Wa qala al-insanu ma laha.
Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun ataupun takut, apa yang sudah terjadi kepada bumi ini. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan khabar beritanya. Okey, bumi menceritakan kepada manusia tentang berita yang disampaikan kepadanya daripada Allah. Okay, ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Berlaku demikian tu maksudnya berlaku gegaran. Okay, Allah yang memerintahkan kepada bumi supaya berlakunya gegaran. Okay, ayat yang ke-6, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amalan-amalan mereka. Ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka sesiapa berbuat kebajikan ataupun berbuat kebaikan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Ayat yang last sekali, ayat yang ke-8, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Sadaqallahul azim. Okey, saya harapkan kamu dapat membaca bersama Ustaz dan juga memahami makna di setiap ayat dalam surah Al-Zalzalah. Okey, kita teruskan pada buku surat 161 dalam buku teks dan slide seterusnya, iaitu intisari surah Al-Zalzalah. Intisari ayat dalam surah Al-Zalzalah. Intisari ni maksudnya isi-isi penting, isi-isi penting apa yang ada dalam surah Al-Zalzalah. Okey, yang tak ada buku teks boleh lihat slide Ustaz. Okay, kita pergi yang pertama. Surah Al-Zalzalah diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Ingat, yang ni awak kena ingat. Al-Zalzalah diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Okay, macam mana kita nak tahu surah itu diturunkan di Madinah? Okay, kamu buka Al-Quran, kamu tengok dalam surah tersebut, di atas surah tersebut dia ada tulis Madaniyah ataupun Makkiyah. Yang tulis di atas Madaniyah, itu maksudnya surah tersebut diturunkan di Madinah. Okay, kalau surah itu diturunkan di Mekah, dia akan tulis Makkiyah. Maksudnya diturunkan di Mekah. Okey. Jadi surah Az-Zalzalah ini diturunkan oleh Allah di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Kena ingatlah. Okey, yang kedua, surah Az-Zalzalah ini dinamakan sebagai Al-Zalzalah, iaitu gegaran. Kerana apa? Iaitu kerana bumi pada hari kiamat akan digegarkan dengan kuat. Kenapa Allah menamakan surah Az-Zalzalah ini sebagai Al-Zalzalah? Iaitu kerana ketika hari kiamat nanti berlaku, Allah akan gegarkan bumi ini dengan kuat ataupun sedahsyat-dahsyatnya dengan kekuasaan Allah. Okey, itu maknanya. Okey, yang ketiga, tema surah ini ialah berkenaan dengan hari kiamat pasti akan berlaku. Tema ni maksudnya tajuk umum ataupun tajuk utama dalam surah Az-Zalzalah ini adalah berkenaan dengan hari kiamat pasti akan berlaku. Okey, seterusnya, pada hari kiamat bumi dan alam ini akan hancur dan rosak binasa. Ketika hari kiamat nanti,
Semua yang ada di bumi maupun yang ada di langit ataupun alam semesta ini akan rosak dan hancur binasa sehingga menjadi seperti debu-debu yang bertebaran. Semua sekali kecuali manusia sahaja yang akan mati di dalam tanah, dikambus oleh tanah-tanah. Okey. Yang seterusnya, manusia akan mati dan akan dibangkitkan semula untuk diperlihatkan segala amalan mereka. Nanti selepas kita mati, pada hari kiamat nanti semua manusia akan mati dan Allah akan bangkitkan kita semula daripada mati itu. Allah akan hidupkan kita semula di alam akhirat untuk apa? Untuk diperlihatkan segala amalan kita. Allah akan menayangkan ataupun memperlihatkan amalan-amalan kita sewaktu kita di dunia dahulu. Segala amalan yang kita buat, yang baik ataupun yang buruk. Itu maknanya. Seterusnya, segala amalan baik dan buruk manusia walaupun sebesar zarrah akan dilihat dan dibalas pada hari kiamat. Ini maksudnya walaupun kita buat kejahatan ataupun kebaikan sebesar zarrah, zarrah tu maksudnya sebesar atom, molekul, dia lebih kecil daripada segala-gala bendanya, lebih kecil daripada kuman lagi. Walaupun kita buat amalan tersebut sebesar itu, sebesar zarrah, Allah akan lihat juga dan Allah akan balas juga ketika hari kiamat. Itu maksud. Segala amalan manusia dicatat dalam surat amalan masing-masing. Surat amalan ni maksudnya buku amalan yang dicatat oleh siapa? Kedua-dua malaikat yang ada di samping kita, iaitu Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amalan kebaikan kita, malaikat Atid mencatat amalan kejahatan kita. Buku amalan yang kedua malaikat tulis kita kepada kita, malaikat akan bagi serahkan kepada Allah supaya apa? Supaya Allah akan balas segala amalan-amalan yang kita buat berdasarkan buku amalan tersebut. Seterusnya yang terakhir, surah Al-Zalzalah ini memberi galakan supaya kita jangan meninggalkan amalan-amalan yang baik dan menjauhi sebarang maksiat. Ini dah masuk pengajaran ayat sebenarnya. Maksudnya surah Al-Zalzalah ini menceritakan, memberi galakan supaya kita jangan meninggalkan amalan-amalan yang baik dan jauhkanlah daripada segala amalan maksiat ataupun amalan kejahatan. Itu adalah semuanya tentang intisari ayat ataupun isi-isi penting yang kamu kena faham dan kamu kena hayati. Kita teruskan pelajaran kita seterusnya. Kalau buku teks muka surat 162. Teruskan slide Ustaz, iaitu yang terakhir, iaitu berkenaan dengan pengajaran surah Al-Zalzalah. Pengajaran surah Al-Zalzalah. Kalau dalam buku teks yang nombor 3 di atas baca dan yakini itu, kamu bacalah, kamu baca sendiri. Sebab apa? Sebab itu hanya isi penting yang ada dalam intisari tadi saja. Hanya dia mengambil secara ringkas. Jadi kita tengok yang nombor 4, iaitu berkenaan dengan pengajaran surah Al-Zalzalah. Pengajaran ni apa maksudnya? Iaitu apa yang kamu dapat daripada surah Al-Zalzalah supaya kita dijadikan sebagai pengajaran, dijadikan sebagai amalan kita, ataupun kepercayaan kita. Yang pertama, kita pergi yang pertama. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Ini adalah rukun iman ke rukun Islam? Semestinya adalah rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Wajib beriman. Orang Islam wajib percaya bahawa adanya hari
kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut untuk melakukan amal kebajikan. Kita dituntut tu maksudnya kita disuruh untuk melakukan amalan kebajikan, amalan kebaikan. Yang ketiga, Allah memberi peringatan kepada orang yang mengingkari perintah Nabi Muhammad. Dalam surah Az-Zalzalah ini Allah memberi sebagai peringatan ataupun warning kepada orang yang ingkar, orang yang tidak dengar kepada perintah Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad apa? Supaya kita lakukan amal kebajikan dan jauhkan segala amalan kejahatan. Itu perintah Nabi Muhammad. Dan Allah pun turunkan surah Az-Zalzalah ini sebagai peringatan supaya dengarlah apa perintah Nabi Muhammad cakap. Okey, seterusnya kita hendaklah menjauhi dan meninggalkan sebarang maksiat ataupun sebarang kejahatan. Okey, kita wajib meyakini bahawa semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Tidak ada yang dusta daripada Nabi Muhammad, tidak ada yang bohong daripada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad cakap akan terjadinya hari kiamat, buatlah amalan kebaikan, jauhkanlah amalan kejahatan, kita cakap ya, benar semuanya, dan kita akan ikut apa perintah Nabi Muhammad serta perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, Ustaz harapkan kamu faham surah berkenaan kefahaman Al-Quran surah Az-Zalzalah ini. Kita dah habis tajuk ini. Yang pertama tadi tentang terjemahan ayat, seterusnya intisari ayat ataupun isi-isi penting, dan yang terakhir adalah pengajaran surah Az-Zalzalah ini. Okey, jadi untuk minggu ini kamu dah habis unit yang pertama surah Az-Zalzalah. InsyaAllah Ustaz akan bagi latihan untuk kamu sebagai satu pengukuhan, latihan pengukuhan, supaya kamu mengingati apa yang kamu dah belajar pada hari ini. Okey, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita pada minggu hadapan bersama Ustaz setiap hari Isnin dalam Asas Tilawah Al-Quran. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.